Hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Apabila minyak sudah kering, ia kan pasti padam sendiri. Apabila minyak sudah kering, ia kan pasti padam sendiri. Dua. Mana tah? Tuan-tuan, ada apa-apa nak ditimbulkan? Saya tak nampak jam. 10.10 ya? 10.10. Nah. Besok apa tuan-tuan? 3.20. Tiga dua kosong dekat mana? Bawah sekali. 321. 321. Dan terpelihara anak-anaknya. Dan terpelihara anak-anaknya yang belum baligh daripada ditawan. Ya, betul tak? Dan terpelihara anak-anaknya yang belum baligh daripada ditawannya. Jadi kita ni sini ya, kita kata bahawa kita bicara tentang kalau nak kiranya ya, sekarang ni orang panggil ni international law lah. Ya, orang boleh sebut ini sebagai undang-undang antarabangsa bila mana melibatkan soal tawanan-tawanan perang. Ya, jadi maknanya dia sudah merentas sempadan. Bahkan kita ada mahkamah, dipanggil mahkamah jenayah perang kan? Ya, mahkamah jenayah perang. Apa dipanggil? Mahkamah jenayah perang tu? Apa entah ya? International. Jadi maknanya di situ kita bicara ni sebenarnya yang melibatkan soal undang-undang antarabangsa, dan memang kita kata bahawa ada pengkhususan undang-undang international law ni. Kalau di UIA maknanya di peringkat masters, di peringkat masters, maka ada paper-paper, ada dissertation yang akan dibuat kajian ya tentang, maknanya kita kata tentang yang disebut sebagai international law ni, international law in Islam, international law in Islam ya. Jadi di sini kita lihat ya, kisahnya apa? Kisahnya bila mana orang itu asalnya kena tawan, ya tak? Asalnya kena tawan, kemudian dia masuk Islam, ya tak? Kemudian dia masuk Islam, ya. Maka kita berhenti itu dekat mana? Ya, kita kata terpeliharalah hartanya daripada dijadikan ghanimah bagi muslimin, dan terpeliharalah anak-anaknya. Saya kena ambil dari atas tadi. Ambil atas, satu atas tu supaya dapat dijalinkan dengan yang di bawah. Ya, dapat dijalinkan dengan di bawah, sebab kalau tidak dia jadi hanging, ya tak, dia jadi tergantung kopi tu. Jadi kena ambil sikit di atas. Dia macam kita tengok cerita lah, apa nama ni, siri yang kemarin macam mana asalnya. Jangan terus yang baru je, tak ada, kita terawang-awang ya. Jadi ada jalinannya, ya tak? Ada jalinan. Jadi yang asalnya ialah orang tu kan kena tawan, kemudian akhirnya dia masuk Islam. Terpeliharalah hartanya daripada dijadikan ghanimah bagi muslimin, dan terpelihara anak-anaknya. Ya. Begitu maknanya kita kata Islam itu maknanya umirtu an uqatilan nas, dalam hadis 40 kan, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia yang memerangi Islam
sehinggalah akhirnya mereka itu yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Fa idza, dalam hadis 40 kan, fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Kalau dah mereka bersyahadah, maka terpeliharalah mereka, ya tak, daripada aku, harta mereka dan darah-darah mereka. Ini ya tak, international law. Ya tak, asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Jadi perkataan asamu tu maknanya terpelihara. Daripada asamu timbullah ismah. Daripada asamu timbullah maksum. Ya, daripada asamu timbullah maksum. Jadi asamu, ismah, maksum, ya, terpeliharalah. Anak-anaknya yang belum baligh daripada ditawannya dan dijadikan sahaya, dan terpelihara anak-anaknya dan anak-anaknya yang gila, dan demikian anak-anak yang di dalam perut isterinya yang tiada jatuh tawannya dahulu daripada masuk Islam suaminya. Maknanya budak ni dalam perut, ya tak? Budak ni dalam perut, ya tak? Yang tiada jatuh tawannya dahulu daripada masuk Islam suaminya. Masa kena tawan tu suaminya belum masuk Islam. Dek kerana suami masuk Islam, kemudian diikuti oleh, maknanya anak-anaknya, termasuklah anak yang dalam perut itu tadi, ya, termasuklah anak yang dalam perut, maka dihukum masuk Islam segala yang tersebut. Yang ini sebenarnya kita dalam konteks negara kita, apa yang disebut sebagai umur majoriti. Apa nama umur tu, yang umur 21, umur apa? Maturity. Matang, umur matang, ya tak? Umur matang. Kita kadang-kadang dihalang oleh umur matang ni. Ya tak? Makna peruntukan umur matang ni menyebabkan tak mudah kita nak mengislamkan orang yang bawah umur 21, ya? 21. Ingat tak kes di mana siapa nama Tun Salih Abbas melambat-lambatkan proceeding supaya budak tu cukup 21. Mahathir marah, ya tak? Pecat dia, ya tak? Pecat dia. Jadi maknanya tujuan kawan tu lambat-lambat itu supaya dapat diselamatkan akidah budak ni. Macam kes Ridwan Abdullah sekarang, ya tak? Kan budak tu masih lagi di bawah umur maturity, umur matang 21, ya tak? Tak upayalah, ya tak? Ada peruntukan yang menyebabkan budak ini dapat kepada mak dia, ya tak? Pasal dia tak cukup umurnya. Jadi begitulah kita kata bahawa, tapi Islam, apakah Islam ada benda-benda apa ni? Ini dia sebahagiannya contohnya. Ini sebahagian contohnya. Maknanya Islam bapa? Islamlah anak-anak, ya tak? Yang belum baligh. Ya, Islam bapa, Islamlah anak-anak yang belum baligh. Dan kalau nak kiranya Ridwan Abdullah tu berhaklah dapat anak-anak dia. Sebab itu masa di mahkamah syariah dia menang. Bila bekas isteri dia yang masih agama Hindu tadi bawa ni ke civil court, kalah. Walaupun kita ada sebenarnya Akta 121, ternyata gagal untuk memelihara Islam dalam negara kita ni. Akta 121 ceraian berapa entah 2A ke, ya tak? Yang kononnya dengan Akta 121 ceraian 2A tu, apa yang sudah diputuskan oleh mahkamah syariah, maka tidak boleh lagi dicabar dan apa dia panggil nak sebut, ya tak? Dibatalkan oleh, maknanya mahkamah sivil. Banyak kes di mana tercabar rupanya, ya tak? Terkam. Macam kes Lina Joy dan sebagainya tu contohnya, ya tak? Jadi sini kalau nak kiranya anak yang belum baligh lantaran bapaknya dah Islam, hukumnya adalah Islam. Termasuk yang dalam perut tu tadi. Ini nak menjaga, cara nak menjaga, kita kata akidah itu, ya tak? Sebenarnya yalah, maklum sajalah bila kita merdeka, ya tak? Banyak perkara yang bertindih, ya tak? Hak-hak orang Islam dan bukan Islam ini banyak bertindih. Yang perlu ada dipanggil apa, ya, mahkamah perlembagaan, constitutional court, ya tak? Mahkamah perlembagaan untuk menyelesaikan kes-kes yang bertindih begini, yang panas sebenarnya.
Ya tak? Yang panas, yang burning issues, ya tak? Ya, maknanya kita kata isu yang panas, ya. Misalnya kemarin ingat, asal masuk Islamnya bennya tukar jadi dolar. Kan? Tapi alhamdulillah ada kita kata itu dapat diselesaikan, ya. Itu dapat diselesaikan. Sebab maknanya ianya tidak menyenangkan. Pasal he is still my biological son, kata dia, kan. Kenapa nama saya tak ada pula pada ujungnya? Kan? Dia masih anak saya secara biologinya, walaupun agamanya dah bertukar, ya. Jadi sekarang ni nampaknya dapat dikekalkan sehingganya tak timbul isu dah sekarang ni. Mana seorang masuk Islam, nama bapaknya bukan Islam pun boleh dikekalkan. Tak payah tukar jadi Abdullah. Abdullah mana? Abdullah hukum. Astagfirullah, hukum tak tahu, ya tak? Jadi maknanya di situ, ya. Antara yang burning isunya begitulah. Jadi termasuklah masalah ni, ya tak? Termasuk masalah ini public apa dia panggil? Maturity, ya tak? Maknanya umur matang 21 tu, ya. Saya pun tak ingat peruntukannya, ya tak? Jadi katanya di situ demikianlah anak yang dalam perut isterinya dihukum masuk Islam, segala yang tersebut itu dengan mengikut baginya. Arab panggil tabi'. Dengan mengikut baginya tu Arab sebut tabi'. Ya, tabi'. Makna demo itu tabi'in. Ya, tabi'in maknanya yang mengikut, yang jadi pengikut. Arab panggil tabi', tabi'in, ya tak? Tabi'in, tabi'. Ya, seorang isteri misalnya tabi' kepada suami, anak tabi' kepada ayah. Begitulah. Dengan mengikut baginya. Dan tiada terpelihara anak-anak yang baligh. Jadi anak-anak yang baligh, kalau dia buat keputusan untuk kekal kafirnya, tertawanlah dia. Kekallah sebagai tawanan. Kekallah sebagai tawanan perang. Ya tak? Mana dia ni? Udah tak jumpa pula dah. Jadi kekallah sebagai tawanan perang anak-anak yang baligh lantaran mereka masih memilih kafir sebelum ditawan, semasa ditawan. Masih lagi memilih untuk kafir, maka dia jadi kekallah sebagai tawanan perang. Dan isterinya, yakni isteri lelaki yang masuk Islam itu. Kalau isterinya tak mau memilih Islam, tapi anak dalam perut tu adalah Islam. Ya, anak dalam perut tu adalah maknanya Islam, mengikut agama ayahnya yang tadinya ditawan. Semasa dia ditawan tu dia kafir, akhirnya dia masuk Islam. Dia tengoknya layanan orang Islam baik, dan kemudian dia dengarnya pengajaran-pengajaran Islam masa dalam tawanan itu. Ada yang masuk Islam, ada, ya tak? Wartawan-wartawan barat yang masuk Islam ada setelah mendengar Islam dan sebagainya, ya tak? Jadi dia. Jadi katanya di situ bahawa yakni dikata apa di sini, ya, yakni isteri lelaki yang masuk Islam itu dia kalau dia pilih untuk kekal kafir, maka tetaplah jadi tawanan, ya tak? Dan dihukumkan bagi kanak-kanak kafir yang belum lagi baligh dan anak yang gila sudah baligh dengan Islam, ya, maknanya dan dihukumkan bagi kanak-kanak kafir yang belum lagi baligh tapi dalam tawanan. Budak ni tadi fitrah, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Bukunya belum buka lagi. Ngapa? Atau belum baligh? Atau dihukumkan fitrah. Islam lah. Ya tak? Budak kecil kafir yang ditawan dalam perang ni tadi, ya tak? Maka hukumnya hukum Islam. Maksudnya apa? Budak ni tak erti apa lagi, belum baligh, maka kita anggap dia Islam, kita asuh dia dan kita ajar dia. Ini sebenarnya apa ni? Supaya maknanya Islam itu mendominasi, menguasai, ya, menguasai di situ. Tuan-tuan dan puan-puan, berebut-rebut demo nak ambil anak yatim bawa ke Jerman, ya tak? Kalau kita tengok, ya tak, kes Aceh ke kes mana-mana pun, orang-orang asing ni dia berebut supaya dapat dikristiankan ke, dapat dia apa benda, kita pun tak tahulah, kan. Kita tu yang rasa berat sikit nak nerima tu, ya. Anak angkat yang tak Islam tu kita rasa berat. Anak angkat yang Islam pun kita payah nak nerima, ya tak? Macam yang disusun oleh NGO apa nama, ya tak?
yang maknanya kita kata ada anak angkat Palestin, ya tak? Syria dan sebagainya. Kita ni ya Allah nak kata apa ya, selfish ke apa entah, ya tak? Kita ni payah nak kongsi kesenangan. Kalau boleh ya kita tak usah siapa ngocoh, ya tak? Tak usah siapa ngocoh. Rongga pula dah, ya tak? Jadi kita payah sikit kita ni nak berkongsi, ya Allah, ya, susahnya kita, ya tak? Memang payahlah, kena ubahlah kita, ya tak? Dan dikatakan di situ bahawa yang kafir, yang anak-anak, kanak-kanak kafir yang belum lagi baligh dan anak gila tapi sudah baligh dalam tawanan kita, ya, dalam tawanan kita dengan Islam, dengan salah suatu daripada 3 perkara, iaitu mengikut salah seorang daripada 2 ibu bapanya. Barangkali salah seorangnya telah masuk Islam, yang masuk Islam belum lagi ditawannya, ya, belum lagi ditawannya, yang masuk Islam belum lagi ditawannya. Dan jika seseorang daripada keduanya tiada masuk sekalipun, dan jika dan apa dia kata, sama ada mengikut agama salah seorangnya yang sudah masuk Islam ataupun tak masuk Islam tapi lantaran mereka ditawan sedangkan mereka belum baligh, dihukumkan dengan masuk Islam, ya. Dikatakan dan jika seorang daripada keduanya, mana dia tadi, ya, belum lagi ditawannya, dan jika seorang daripada keduanya tiada masuk sekalipun, cukup seorang pun jadilah untuk mengislamkan anak yang belum baligh itu tadi. Dan demikian nenek, dan jika 2 ibu bapanya tiada masuk Islam sekalipun tetapi lantaran mereka itu belum baligh, maka kita anggap mereka itu Islam lantaran dia di dalam tawanan, ya. Atau ditawan akan dia, yakni akan kanak-kanak yang belum baligh atau akan yang gila yang baligh oleh orang Islam, hukumnya di bawah jagaan orang Islam lah, ya tak? Jadi menjadi custody, ya tak? Ya tak? Bagi orang Islam lah. Jika terasing kanak-kanak itu, yakni tiada ada sertanya ibu bapanya di dalam angkatan itu, atau didapatnya akan kanak-kanak itu dalam kampung orang Islam, ya tak? Perang punya perang, budak-budak tu terlepas masuk dalam kampung orang Islam. Apa nama kampung tu? Kampung yang nak cari pendekar Mustarjo tu, apa nama kampung? Pinang Sebatang. Apanya ada kampung tu? Saya pergi ceramah kampung tu, Pinang Sebatang ni, dekat Lambur. Lambur apa? Cerai, kita tahu kau cerai? Ya, ada. Kampung Pinang Sebatang ni ada cerai. Belah-belah Lambur ni. Saya kata malam ni ceramah saya bersejarah. Adakah di kalangan tuan-tuan ini cucu cicit pendekar Mustarjo? Saya tanya demo tu. Sebab nama kampungnya Pinang Sebatang, ya tak? Kena cari tu. Maknanya bukan direka saja, ya tak? Ada pasirnya tu, ya tak? Jadi orang tahu lah, orang Lambur kanan jangan, ya tak? Parlimen pancung tak bertanya, ya tak? Jadi katanya di situ tiba-tiba kanak-kanak yang bukan Islam ni ada dalam kampung, ya tak? Ada dalam kampung orang Islam, ya, dalam peperangan itu, maka dihukumkan akan Islamnya dan tiada boleh ditawankan dia, ya, sebab dia sudah menjadi sebahagian daripada masyarakat Islam. Habis. Faslun pada menyatakan membahagikan ghanimah. Peperangan yang pertama yang umat Islam dapat ghanimah ni peperangan Badar. Okey tuan-tuan, kalau orang kata ni relevan ke tak relevan? Apa tak relevannya, ya tak? Kita berperang, tentunya musuh ada macam-macam persenjataannya, ya tak? Musuh bawa segala bentuk artileri, segala bentuk, maknanya kita kenderaannya, segala musuh macam-macam bawa. Tentu ada apa yang disebut sebagai ghanimah. Jadi kisah pertama ghanimah ni ialah peperangan Badar. Sebenarnya demo pun tak sangka menang. Tiba-tiba udahlah dapat. Bila dapat reta tu, udahlah masing-masing megang. Kan? Jadi belum rujuk Nabi lagi ni, tapi dah megang dah ni kan. Dah megang ni kan. Kata dia orang Ansar, kami lah berhak dapat ni. Ya tak? Kata di Muhajirin, kami pun berhak juga. Kata Muhajirin. Kata orang tua, kami pun berhak juga. Kata orang muda, kami pun berhak juga. Ginilah, kita tanya ke Nabi lah.
yas'alunaka anil anfal. Turun surah tu surah Al-Anfal. Mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang Al-Anfal, iaitu harta rampasan perang. Qulil anfalu lillahi walir rasul. Katakanlah Al-Anfal itu milik Allah dan milik Rasul. Demo pun tuan-tuan, pegang terus letak ke tengah. Tak ada pula patut dapat 950 dah 950 bahagi dengan 365. 950 duit berim bagi dengan 365, ya tak? 50 insurannya. Mak ada insuran pula dah. Jadi 900 je lah. 3 kali bayar. Tak apalah. Jadi bahagi dengan 365. Dapat ke nasi ayam dapat? 2.65 dapat nasi ayam. Itulah reganya nasi ayam tak dapat. Biasanya tak. Tapi kamaknya kalau nasi lemak 9 kupang kali 3 RM2.07, ya tak? Mau pakat-pakat dapat kot, ya tak? Atau ayo togok je lah, ayo pahit betulnya dah. Allahu akbar. Itu je reganya dah. Itu je reganya dah. Balik cerita kita weh. Ke mana bukan? Balik. Jadi demo ni tadi dah pegang dah ni rata-rata tu bila dengar qulil anfal, katakanlah al-anfal itu lillahi walir rasul, milik Allah, milik Rasul. Demo betul hantar ke tengah. Dekat dengan Nabi. Semua hantar, Muhajirin hantar, Ansar hantar, selesai masalah. Punyalah cepatnya selesai. Bila dah dengar ianya milik Allah, milik Rasul, dah selesai. Hantar. Itu ceritanya tak? Itu panjanglah dalam surah Al-Anfal. Jarang kita buat kajian surah ni, tapi saya pernah mengajar surah ni di pengkalan TLDM masa di Seri Iskandar tu. Ada satu pengkalan, bukan TLDM pengkalan apa di Seri Iskandar tu? TLDM ada satu pengkalan dekat RTM tu juga. Tu mengajar surah Al-Anfal ni pasal pengkalan tu minta surah tu pasal ada cerita perang, kata dia. Jadi banyak juga benda yang boleh kita belajar dalam surah Al-Anfal. Jarang dibaca, tapi elok kita membuat kajian-kajian. InsyaAllah. Sebenarnya Quran ni tuan-tuan, Allah punya banyak lagi yang kita tak kaji. Kita tak boleh kata apa lagi demo ni ngaji, ya Allah, pagi ngaji, petang ngaji, malam ngaji, tak habis-habis. Kaji Quran tu pun tak dan habisnya. Tak usah kata kaji yang lain, Quran tu pun tak dan lagi kita nak ngabihkannya, ya Allah. Jadi sebenarnya tak ada masa nak narik gebong, ngopeh langgar macam surah Abah nunggu lohor dah. Sebenarnya banyak lagi yang kita tak ngaji ni, ya Allah. Ya tak? Masa je lah. Masa je lah masalahnya. Ingin ataupun tidak, ya, insya-Allah. Jadi sekadar itulah untuk malam ini. Mana yang baik daripada Allah, silap dan salah mohon maaf ya daripada tuan-tuan dan puan-puan. 1-2 perkara mungkin ada siapa-siapa nak ketengahkan. Berapa jam? 1:30 ya tak? Sila. Jadi majlis ucapkan selamat datang kepada teman-teman ada yang ada kelihatan malam ini, ya, alhamdulillah. Jadi beginilah kita saban minggu, ya, hari Isnin malam Selasa lepas Isyak, ya, 2 kitab ini, ya, insya-Allah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina shaqiyyan wa la matruda wa la mahruma. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.